Biza, terima kasih. Salam sejahtera. Program sanitasi awam telah mula dilaksana di kawasan tumpuan di bahagian Miri, terutama kawasan Tamuk, Pasar Basah, bangunan kerajaan dan swasta bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Datuk Bandaraya Miri Adami dalam kenyataannya berkata, program sanitasi itu disertai Majlis Bandaraya Miri, Bomba dan Penyelamat Zon Miri dan Pejabat Kesihatan bahagian Miri. Jelasnya, operasi sanitasi awam dan Nyah Kuman itu menggunakan bancuhan cecair peluntur untuk disemburkan di permukaan kawasan-kawasan tumpuan ramai di 11 lokasi di Miri. Antaranya kawasan Tamuk Muhibah, Tamuk Kedayan, Tamuk Khas, Pasar Ikan Miri, Pasar Sentral Miri, Pusat Makan Unity, Pasar Krokop Lorong 10, Pasar Krokop Lorong 5, Tamuk Pujut Kona, Tamuk Taman Tunku, Tamuk Mos Jaya dan Tamuk Dato' Haji Ahmad Lailua. Dalam kenyataan itu, Adam Yee memaklumkan pihak Majlis Bandaraya Miri juga akan terus memantau pematuhan jarak sosial dan masa beroperasi dipatuhi di Tamuk, pasar dan pasaraya di sekitar Miri dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Sementara itu, operasi sanitasi awam daerah Limbang yang diadakan semalam berjalan lancar. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Zon 7 Limbang, Azman Ibrahim berkata, operasi kali kedua itu melibatkan jabatan dan agensi awam, persekutuan dan negeri. Selain Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada APM, ada pihak PBT lah. Operasi sanitasi ini kita lakukan di 5 zon yang telah dipecahkan, di kawasan tumpuan orang ramai, yang mana kaedah yang kita gunakan adalah melakukan semburan di kawasan-kawasan tumpuan ataupun yang kerap atas nasihat KKM lah. Semburan yang kita gunakan adalah sodium hydrochloride. Azman ditemui media selepas operasi sanitasi di tapak Pasar Malam Limbang. Beliau berharap dengan adanya operasi ini, ia dapat memutuskan rantaian COVID-19. Setakat ini, proses sanitasi awam itu membabitkan 2 zon di Limbang yang meliputi 2.5 km persegi di kawasan Bandar Limbang yang terdiri daripada bangunan rumah kedai, arked mara, bank, premis perniagaan dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar pusat khidmat masyarakat di bahagian Miri telah pun menerima barangan makanan seperti beras dan keperluan makanan harian lain untuk diagihkan kepada kumpulan sasar. Menteri Pengangkutan yang juga bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan berkata, pusat khidmat terlibat akan berhubung dengan ketua masyarakat, ketua kaum serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan terbabit bagi memastikan agihan itu sampai kepada penerima. Jelasnya, ketua masyarakat dan JKKK yang mewakili lokaliti masing-masing akan dihubungi untuk mengambil barangan berkenaan sebelum diagihkan kepada penduduk di bawah seliaan mereka. Datuk Lee dalam pada itu berkata, senarai nama anggota sukarelawan yang terlibat membantu pusat khidmat masyarakat di bahagian Miri dalam proses penghantaran dan pengagihan makanan kepada kumpulan sasaran akan diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Senarai itu mengandungi butiran seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat, nombor plat kenderaan, destinasi, tujuan sama ada untuk penghantaran atau mengambil barang di kedai akan dihantar ke JKM. Jelasnya, JKM akan mengeluarkan satu surat pengesahan kepada sukarelawan bertugas untuk ditunjukkan kepada anggota keselamatan yang bertugas semasa sekatan jalan raya dan satu salinan akan diberi kepada pihak polis supaya maklum bahawa sukarelawan tersebut adalah bertugas bagi tujuan agihan makanan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah menyediakan perkhidmatan telecounselling COVID-19 bagi memberi sokongan psikologi kepada bangsa dan keluarga yang dijangkiti pesakit dalam siasatan petugas barisan hadapan selain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Cawangan Psikologi dan Kaunseling JKMS, Kashnita Edin berkata, perkhidmatan itu dibuka setiap hari sepanjang tempoh PKP bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang.
Kes-kes ini kebanyakannya dihandle oleh pegawai psikologi dan tim PFA kita daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. So sekarang kita nak buka kepada masyarakat tentang perkhidmatan tele-counselling COVID-19 ini ya, kerana setakat ini kita dapat kurang daripada 10 permohonan. Mungkin kerana masyarakat kita belum sedar lagi tentang betapa pentingnya ya untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan emosi dan psikologi ini. Kasnita menyatakan demikian dalam siaran langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di TV1 dari Wisma Kebajikan Kuching. Jelasnya setakat ini Sarawak mempunyai 14 kaunselor yang terlibat dalam mengendalikan perkhidmatan tersebut. Permohonan boleh dibuat menerusi laman sosial JKM Sarawak sebelum dihubungi pihak kaunselor yang mengendalikan perkhidmatan berkenaan. Dalam perkembangan sama, Kasnita berkata JKMS setakat ini telah menerima kurang daripada 10 permohonan mendapatkan khidmat sokongan emosi, manakala 30 aduan diterima menerusi dari talian kasih dan 50 panggilan untuk talian welfare. Kesemua panggilan ini lebih menjurus kepada kekurangan keperluan asas. Tentang perkhidmatan Baik saudara, sebelum saya mengakhiri berita wilayah Sarawak hari ini, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.